Assalamualaikum, hi and welcome back to my channel. So, untuk video hari ni aku akan menceritakan tentang kisah seorang pembunuh wanita yang kejam yang datang dari keluarga bangsawan. Dia ni juga mendapat gelaran wanita pembunuh terkejam di dunia, iaitu Elizabeth Bathory. Oleh sebab perbuatan dia ni yang terlalu kejam, dia juga disebut sebagai wanita pembunuh terbanyak di dunia. Sebab dalam tempoh 25 tahun sahaja, dia dah bunuh hampir 650 orang gadis muda. Elizabeth Bathory ni lahir dari keluarga bangsawan di Hungary. Keluarga dia ni termasuk keluarga terkaya di Hungary. Elizabeth Bathory ni juga sepupu kepada Raja Hungary, iaitu Stephen Bathory. Mak ayah Elizabeth Bathory ni pula kahwin satu darah, kira kahwin sepupu macam tu lah. Disebabkan itu jugalah waktu Elizabeth ni lahir, dia dah mengalami masalah kesihatan iaitu kejang-kejang yang dipanggil epilepsi. Katanya siapa yang terkena penyakit epilepsi ni, cara nak merawatnya adalah dengan menggunakan darah orang yang tak terkena penyakit epilepsi ke bibir orang yang mempunyai penyakit ni, ataupun boleh juga letakkan darah orang yang tak terkena penyakit epilepsi ni ke dalam makanan orang yang terkena penyakit epilepsi. Elizabeth Bathory ni daripada dia kecil memang dia dah biasa dirawat dengan cara macam tu. Katanya juga sebab itulah Elizabeth Bathory ni bunuh banyak orang, sebab nak rawat sakitnya tu. Elizabeth ni juga daripada kecil dia dah biasa terdedah dan dah biasa didedahkan dengan perkara-perkara yang kejam. Kiranya aktiviti bunuh-membunuh ni memang dah sebati dalam diri dia daripada dia kecil sampai dia besar. Elizabeth ni membesar sama je macam anak bangsawan lain. Pelajaran yang mencukupi, agama yang mencukupi, kekayaan yang mencukupi, kiranya semua cukup lah. Status Elizabeth Bathory ni pun dikatakan sangat dihormati. Elizabeth ni juga dikatakan pernah mengandung sebelum dia nikah. Sepanjang mengandung, Elizabeth ni dah disorokkan daripada umum sebab nak jaga nama baik dan nak tutup malu keluarga. Bila dah bersalin, anak Elizabeth ni dibagi dekat orang yang duduk dekat sekeliling situ juga. Katanya lagi pada umur 10 ke 11 tahun, Elizabeth ni telah ditunangkan dengan Ferenc Nadasdy yang katanya dalam golongan bangsawan juga. Diorang ni nikah bila Elizabeth ni genap berumur 15 tahun. Pada kebiasaannya, kalau dah nikah, si isteri ni akan pakai nama keluarga belah suami. Tapi terbalik pula dengan kisah si Elizabeth ni. Dia tak nak pakai nama Nadasdy. Dia tetap pakai nama Bathory dekat belakang namanya. Sebab katanya si Elizabeth ni merupakan golongan bangsawan yang teratas. Kira lagi tinggi lah daripada suaminya. Dia rasa malu gitu nak pakai nama suami dia. Suami Elizabeth pula yang pakai nama belakang Elizabeth ni, iaitu Nadasdy Bathory. Jadi selepas diorang ni nikah, mak ayah Elizabeth ni kasih hadiah sebuah istana yang bernama Istana Sayeste. Nak dijadikan cerita, pada tahun 1578, suami Elizabeth ni dah dinaikkan pangkat sebagai ketua perang bagi pasukan Hungary. Dan selama 10 tahun nikah, mereka masih belum dikurniakan cahaya mata. Mungkin sebab dua-dua sibuk dengan urusan kerja masing-masing. Pada tahun 1585, anak pertama diorang pun lahir yang diberikan nama Anna Bathory. Lepas lahir anak pertama, Elizabeth ni mengandung lagi. Elizabeth dan Nadasdy telah dikurniakan sebanyak 5 orang cahaya mata. Pada tahun 1604, suami Elizabeth meninggal dunia. Bila suaminya meninggal, keseluruhan harta pusaka akan jatuh ke tangan Elizabeth dan anak-anaknya. Tapi nak dijadikan cerita, kisah pembunuhan kejam yang dah dibuat oleh Elizabeth ni berjalan waktu suaminya pergi berperang. Katanya lepas Elizabeth ni lahirkan anaknya yang kelima, Elizabeth ni dah mula cakap sorang-sorang depan cermin. Dia dah mula rasa yang diri dia seorang je yang paling cantik dalam dunia ni, dan tak ada siapa yang boleh lawan kecantikan dia. Bila dah dilahirkan dalam keluarga bangsawan, mesti ada banyak pelayan dalam istana. Salah seorang pelayan Elizabeth ni jadi saksi yang Elizabeth ni suka bangga diri dekat depan cermin. Dan Elizabeth ni boleh menghabiskan masa bercakap dekat depan cermin selama berjam-jam. Bila usia Elizabeth ni semakin meningkat, Elizabeth ni terasa yang kulit dia tak secantik dulu, nampak kedut sana sini. Dan kebetulan si Elizabeth ni dah biasa dengan dunia sihir daripada dia kecil. Salah seorang pelayan yang ada dekat istana tu dah hasut Elizabeth ni untuk teruskan ajaran sihir. Dan pelayannya ni bernama Dorcas. Dari Dorcas ni lah Elizabeth mula belajar banyak tentang ilmu-ilmu sihir ni. Kata si Dorcas ni, kalau Elizabeth nak jadi cantik, Elizabeth kena jadikan anak dara sunti sebagai korban. Dan dari situlah si Elizabeth ni mula menyeksa pelayan-pelayan dia yang masih anak dara. Pada mulanya Elizabeth ni tak ada percaya sangat dengan ajaran Dorcas ni. Sampailah pada satu hari Elizabeth ni panggil salah seorang pelayannya. Elizabeth ni pun suruh pelayannya untuk sikat rambutnya. Dengan tak sengaja, pelayannya ni dah tertarik kuat rambut Elizabeth yang tengah kusut tu. Elizabeth ni pun terus mengamuk dan telah menampar mulut pelayan tu sampai berdarah. Dan kebetulan si Dorcas ni ada dekat dalam bilik tu. Si Dorcas ni pun suruh Elizabeth untuk ambil darah yang ada dekat bibir pelayan dia tu dan kemudian hisap darah tu. Dan mungkin secara kebetulan jadi awet muda balik Elizabeth ni. Dari situlah Elizabeth ni mula suka buat benda-benda macam tu. Dia hanya akan pilih anak dara sunti sebagai mangsanya. Dan si Dorcas ni dah jadi pembantu peribadinya. Bila dah kerap sangat membunuh, maka habislah anak dara sunti yang ada dekat dalam istana tu. Elizabeth ni pun dapat idea. Kononnya Elizabeth ni perlu
memerlukan pekerja dekat dalam istana tu, yang mana gadis muda yang masih anak dara sunti boleh datang ke istananya. Bila dah mula ada yang datang ke istananya, bermula baliklah aktiviti penyiksaan dekat dalam istana tu. Selain Dorcas, Elizabeth ni ada dua orang pembantu lain yang bernama Anna Dracula dan Joe. Kemudian barulah dikatakan yang suaminya meninggal dunia pada tahun 1604. Bila suami Elizabeth ni meninggal, penyiksaan yang dibuat oleh Elizabeth ni tak mati dekat situ, tapi semakin berjadi-jadi rasa Elizabeth ni nak membunuh. Elizabeth ni dia tak tangkap dan terus bunuh gadis-gadis tu. Sebaliknya dia akan seksa, dia akan ikat, dia akan pukul, sampai satu tahap dia akan toreh lengan gadis-gadis tu. Bila lengan gadis-gadis tu dah keluarkan darah, Elizabeth ni akan gantung lengan gadis-gadis tu dekat sekeliling tap mandi dia, sampailah tap mandi dia penuh dengan darah. Korang boleh bayangkan tak berapa ramai gadis yang dah dibunuh untuk dia penuhkan satu tap mandi dia tu. Bila dah penuh tap mandi dia tu, dia pun mandi dengan darah-darah gadis-gadis tu yang konon boleh jadikan dia awet muda. Awalnya, mayat korban Elizabeth ni dikuburkan mengikut adat agama yang betul, dengan alasan korbannya mati semasa bekerja. Tapi lama kelamaan, bila korbannya makin bertambah, jadi peliklah si tukang pemimpin agama ni. Sebab takut terbongkar, Elizabeth ni dah ugut tukang pemimpin agama ni untuk diam. Bila dah jadi macam tu, maka bermulalah episod mayat korban Elizabeth ni dibuang ke semak, ladang dan juga bawah bukit. Disebabkan dah ratusan gadis desa datang ke istana tu dan dah tak ada lagi gadis muda yang tinggal, maka si Elizabeth ni pun beralih pada gadis bangsawan bawahan. Dan dari sinilah mula terbongkar perbuatan si Elizabeth ni. Nak dijadikan cerita, ada seorang gadis yang tunggu masa nak diseksa ni berjaya melarikan diri. Gadis ni pun laporkan kejadian tu pada pihak berkuasa. Pihak berkuasa ni pun dah mula syak yang Elizabeth ni penyebab ramai gadis kampung dan gadis bangsawan yang hilang macam tu je. Pada 31 Disember 1610, pihak berkuasa mula menggeledah istana Elizabeth. Setelah digeledah, terbongkarlah banyak mayat gadis-gadis di dalam istana Elizabeth ni. Ada juga gadis yang masih terikat dan ada juga gadis yang menunggu giliran untuk diseksa. Selepas istana Elizabeth digeledah, maka tamatlah aksi Elizabeth ni. Elizabeth didapati bersalah dan membunuh korbannya seramai 650 orang. Dan dikatakan jumlah tu jumlah yang paling sikit, jumlah keseluruhannya tak diketahui. Selain Elizabeth, 3 pelayan Elizabeth ni pun turut ditahan. Pada tahun 1611, Dorcas dan Joe dihukum diseksa dan dibakar, manakala si Anna pula dihukum pancung. Kerana Elizabeth ni golongan bangsawan dan dihormati, maka si Elizabeth ni tak dihukum mati. Sebaliknya, dia dikurung di dalam istananya sendiri sehingga hari kematiannya. Pada 21 Ogos 1614, Elizabeth telah menghembuskan nafas terakhirnya di dalam istana kurungannya sendiri semasa berumur 54 tahun. Sejak dari itu, nama Elizabeth Bathory tak boleh disebut dalam masyarakat Hungary. Aku pernah tengok filem yang menceritakan tentang Elizabeth Bathory ni. Dan sejujurnya bagi aku, kisah Elizabeth ni sedih sebenarnya. Yalah, dia tak minta pun untuk jadi macam tu, dia tak minta pun untuk dilahirkan macam tu. So, itu je video aku untuk hari ni. Thanks for watching and see you guys on my next video. Bye!